Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم آمين اللهم آمين. Muslimin muslimat dan juga sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat hadir ke masjid ini, sama-sama mendengar perkongsian, sama-sama kita duduk sekejap untuk merenung perkara-perkara yang berkaitan dengan diri kita, agama kita dan masa depan umat ini. Pada malam ini insya-Allah saya akan sambung kepada bab yang pertama, ya, daripada silsilah ataupun jilid-jilid kitab Mastikah Hadis, iaitulah yang dikaitkan dengan tajuk beriman kepada Allah Ta'ala. Fasal yang pertama, mengenal Allah dan mengesakannya. Bagi tuan-tuan yang ada kitab, yang berbuka muka surat 165, ya. Ini catakan yang daripada saya lah, ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna ilahakum lawahid. Demi sesungguhnya Tuhan kamu hanya satu. Ayat 4 surah As-Saffat. Kemudian pengarang bawa lagi ayat yang seterusnya, surah Sad ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Dan tidak ada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah yang Maha Esa lagi mengatasi kekuasaannya. Kemudian ayat seterusnya lagi, surah Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Makalah engkau berusaha mendapat ilmu yang meyakinkanmu bahawa tidak ada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah Azza wa Jalla. Seterusnya lagi ialah pengarang bawa pada muqaddimah fasal yang pertama ini, surah Yunus ayat yang ke-36. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya sangkaan, yakni zan, tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran. Itulah yang berkaitan soal i'tiqad. Ini antara beberapa ayat yang dibawa oleh pengarang apabila membicarakan soal bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah mengatasi segala-galanya. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Perkuasa. Hadis yang pertama, an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman, innaka sata'ti qauman ahlal kitab kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى وفي رواية فليكن أول
ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah, atau kama qala sallallahu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Ma'bad dan juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke negeri Yaman, sebenarnya engkau akan sampai kepada satu kaum ahli kitab. Kemudian apabila engkau menemui mereka, maka serulah mereka supaya mereka meyakini bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah. Menurut satu riwayat yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah dakwah yang mula-mula engkau kemukakan kepada mereka ialah dakwah supaya mereka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada satu riwayat pula baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah perkara yang mula-mula sekali engkau mengajak mereka kepadanya ialah, yakni tunjang atau asas ialah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan dan juga sedang mendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dibawa oleh pengarang dalam hadis yang pertama ini, yang digabungkan dengan beberapa riwayat yang lain, secara tegasnya menjelaskan kepada kita bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengutuskan siapa dia, tuan-tuan, iaitulah Muaz bin Jabal, ke mana utusannya nak utus ke Yaman. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya menyeru kepada kaum di Yaman yang masih belum beriman, supaya apa? Supaya menyeru kepada tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan beberapa riwayat yang dibawa di sini, cerita supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagi tahu kepada Muaz bin Jabal supaya apa? Supaya menegaskan tauhid, cerita dakwah, bagi tahu, tegaskan soal dakwah, soal keimanan, soal keesaan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kamu akan jumpa orang di kalangan ahli kitab bagi tahu benda yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Dan di sinilah kita melihat, tuan-tuan sidang pendengar sekalian, bahawa kita dalam hidup ini persoalan tauhid, mengesakan Allah, antara benda asas. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tak cerita benda lain, peringatkan kepada Nabi, kepada Muaz bin Jabal yang nak dihantar ke Yaman itu, Muaz, ini mesej, ini perkara, ini tugas kamu yang penting, iaitulah pastikan kamu berdakwah kepada kaum di Yaman ataupun ahli kitab ataupun apa saja, siapa saja yang kamu jumpa di perjalanan di Yaman dan sebagainya, iaitulah ajak mereka kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah yang esa, dan pesuruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Yaman. Hadis yang pertama ini, kata pengarang, mengandungi yang pertama, Islam berkembang dengan jalan dakwah. Yang kedua, pemilihan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang ditugaskan berdakwah. Ada orang-orang tertentu, tidak semua orang. Wakil Nabi keluar daripada kota Madinah. Yang ketiga, dakwah Islamiah wajib disampaikan kepada umat manusia, termasuk kaum Yahudi dan Nasrani. Tak kira siapa. Ahli kitab disebut dalam hadis ini, Muaz, bila kamu jumpa qauman ahli kitabin, kamu akan jumpa ahli kitab. Yang dimaksudkan ahli kitab ialah siapa dia? Nasrani dan juga Yahudi.
orang yang beriman dengan agama samawi. Sebelum itu, kedatangan Nabi Muhammad, sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada mereka kalimah tauhid. Yang keempat, asas agama ialah ma'rifatullah. Asas tunjang kepada agama ni ialah ma'rifatullah, iaitulah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini antara beberapa noktah yang cuba diketengahkan oleh pengarang berkaitan dengan hadis pertama yang kita baca ni. Cuba kita perhati satu persatu perinciannya. Yang pertama, Islam berkembang dengan jalan dakwah. Islam sebagaimana yang sedia maklum adalah agama yang berasaskan i'tiqad atau kepercayaan mengenai perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang wajib dipegang teguh oleh setiap penganutnya. Saya sebut tadi, asas kepada agama ialah i'tiqad, keyakinan, kepercayaan esanya Allah, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ditentukan oleh Allah, apa saja ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib dipegang. Ya, tidak boleh ada perasaan syak, tidak boleh ada perasaan ragu dengan Allah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk meresapkan sesuatu kepercayaan ke dalam hati, tak dapat tidak berkehendakkan kebijaksanaan dan cara yang sebaik-baiknya dalam masa menjalankan dakwah, dengan memberi penerangan yang jelas dan berkesan sesuai dengan keadaan zaman dan keadaan orang-orang yang ditujukan dakwah Islamiah itu kepadanya. Akidah kepercayaan tidak akan dapat dimasukkan ke dalam jiwa seseorang dengan jalan kekerasan atau paksaan, dan Islam tidak dikira sah jika seseorang itu pura-pura Islam pada zahirnya sedang hatinya kosong dari akidah kepercayaan yang diakui dan diyakininya. Dengan ini nyatalah tidak benarnya orang-orang yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebarkan Islam dengan pedang, kerana kuasa pedang tidak dapat dimasukkan kepercayaan ke dalam hati seseorang. Peperangan jihad yang pernah dilancarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membela Islam dan umat Islam dari pencerobohan musuh. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah, dalam noktah yang pertama ini nak jelaskan kepada kita bahawa bagaimana kepercayaan tauhid, keyakinan kepada keesaan Allah, i'tiqad ini nak disampaikan, nak diresapkan kepada manusia ialah dengan jalan mana tuan-tuan? Dengan jalan berdakwah. Kena bagi tahu, kena cerita, kena ajak manusia, kena dakwah. Dakwah tu da'a yad'u, maknanya seru, ajak, tarik, itu makna dakwah. Seperti mana Muaz bin Jabal diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman juga sebagai seorang pendakwah, seru kepada tauhid, keesaan Allah, ibadat hanya kepada Allah, ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut di sini yang kita baca tadi, berkehendakkan kepada kebijaksanaan dan cara yang sebaik-baiknya. Kena bijaksana. Di mana nak guna kekerasan, di mana nak guna dengan cara penah lemah lembut. Sebab tu dalam Quran dicerita kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seru kepada Tuhan engkau, yakni berdakwah, ajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaedahnya bil hikmah, dengan penuh hikmah, ya, dan nasihat-nasihat yang baik, bukan dengan caci maki, bukan kutukan, bukan cara memperlekehkan orang. Itu tidak ada hikmah, bukan menjauhkan orang. Pendakwah ini bila dia bercakap, pendakwah ini bila dia menulis, kalau sekarang ini
Dia memberi satu kekuatan kepada orang yang mendengar, bukan menjauhkan, bukan bawa fitnah. Itu dikata hikmah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu dakwah, dia ada satu bab bagaimana dia panggil uslubud dakwah, cara nak menyampaikan dakwah. Kalau kita tak ada ilmu dakwah, nak cerita ikut dan sekali, maka kemungkinan seruan kita itu bukan mendekatkan orang kepada Islam, tetapi menjauhkan manusia daripada Islam. Sebab tu Nabi pesan kepada Muaz, kalau jumpa ahli kitab, kamu beritahu ni. Di sini nak mengajar kepada kita bahawa dakwah ni dia tengok, nak seru manusia, tengok latar belakang dia. Orang jahil ke, orang dah ada ilmu ke, orang yang berpengetahuan ke, tengok latar belakang dia. Orang yang dah masuk Islam ke, orang yang belum masuk Islam ke. Sekarang nak dakwah dengan non-Muslim, bukan Islam, berbeza dengan dakwah orang masuk Islam dah tapi tak semayang bang, berbeza. Orang yang ngucap dah tapi tidak meyakini dengan penuhnya sebenarnya apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip yang ada dalam Islam, tapi di Islam. Berbeza dakwah dengan orang yang bukan Islam, tak kenal Allah, tak ngucap lagi, tak tahu agama apa. Sebab tu tuan-tuan, dalam bab ni mungkin tuan-tuan boleh buka satu karangan tulisan yang amat baik, itulah daripada Dr. Abdul Karim Zaidan, daripada bukunya Usulud Dakwah. Sangat bagus tuan. Dia cerita bagaimana orang kafir nak berdepan, kita depan dengan dia. Ini apa kita kena beritahu. Orang yang ada ilmu dah, orang yang cerdik, orang yang berpengetahuan, orang biasa, orang yang baru masuk Islam, orang lama Islam, kita kena tahu. Itu dipanggil ilmu dalam berdakwah. Jadi bukan sekadar kita bersemangat menyampaikan dakwah, tapi kena ada ilmu. Baik. Jadi dikata di sini tidak ada paksaan, dan menafikan adanya tersebar Islam oleh Rasulullah dengan mata pedang. Sebab dia tak boleh paksa. Sebab tu dia kaitkan di sini, paksaan itu kalau zahirnya Islam, dalam tidak Islam, maka orang tu bukan Islam, tidak beriman. Macam orang apa? Orang munafik. Orang munafik zahir nampak Islam, akidah dia tak ada, tak yakin, maka dia tidak diterima oleh Allah dari sudut keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama juga. Sebab pedang tak boleh, dia mesti keyakinan daripada hati. Ini syubhat lah, syubhat yang cuba diketengahkan oleh para orientalis barat kepada Islam, bagaimana syubhat-syubhat untuk menjadi pandangan yang rosak terhadap Islam. Yang kedua, pemilihan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang ditugaskan berdakwah. Dakwah adalah satu tugas yang penting dalam Islam, kerana kepadanya lah bergantung maju mundurnya perkembangan Islam. Oleh itu, maka pihak yang berkuasa bertanggungjawab melantik orang-orang yang layak menjayakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik orang-orang yang menjalankan tugas ini dari kalangan guru-guru agama, pegawai-pegawai daerah dan lainnya. Di antaranya ialah Muaz bin Jabal yang tersebut perihalnya dalam hadis ini. Muaz diutus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman pada tahun yang ke-10 Hijrah, sebelum daripada baginda berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji wada ataupun hajatul wada. Haji wada maknanya haji yang last, selamat tinggal, hajatul wada, ya. Baik. Muaz dipilih oleh baginda sallallahu alaihi wasallam menjalan tugas dakwahnya, tugas dakwah Islamiah di negeri Yaman, bukan sahaja kerana kelayakannya sebagai seorang ahli agama yang pengetahuannya mendalam tentang Islam, tetapi juga kerana ia berasal daripada Yaman, ia mengetahui selok-belok negeri itu dan tabiat serta adat resam penduduknya. Muaz ditugaskan menjalankan dakwah kepada sekalian penduduk daerah Yaman yang masih belum Islam, dan oleh kerana ada di antara golongan ahli kitab, yakni kaum Yahudi, yang pada umumnya berilmu pengetahuan, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Muaz supaya ia bersedia menghadapi mereka dengan cara yang lain dari cara menghadapi orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Jadi dalam noktah ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan tugas dakwah ni, dia pilih orang. Tengok cerdiknya Nabi. Tidak pilih orang-orang yang berasal daripada
Mekah ke Madinah, tapi dia pilih bila nak hantar ke Yaman, nak berdakwah ke orang Yaman, dia pilih Muaz. Sebab apa? Muaz ni latar belakang dia orang Yaman, berasal daripada Yaman, dan seorang yang faqih, seorang yang berilmu. Nabi tak hantar orang jahil. Di sinilah kita kena faham bahawa seorang pendakwah itu dia kena ada ilmu, bukan ilmu dakwah, bukan agama yang itu yang dia kena faham, tapi dia kena faham realiti orang setempat. Ya. Kena faham cara hidup, bagaimana latar belakang berbagai-bagai yang ada di Yaman. Tak ada orang yang kenal ketika itu antaranya kecuali Muaz bin Jabal. Sebab tu Nabi ambil dia sebagai utusan, sebagai pendakwah untuk berdakwah kepada penduduk Yaman yang belum Islam. Dan juga ketika itu ada juga di kalangan mereka itu ahli kitab, di kalangan orang Yahudi yang sudah ada ilmu. Maka berdepan dengan Muaz, Nabi pesan, beritahu, kena ajar, kena beritahu ini. Jadi sini nak cerita kepada kita bahawa seorang pendakwah itu kena ada ilmu. Yang kedua berkait dengan ilmu waqi', realiti. Bukan ikut dan sekali. Pergi ke dalam kita faham masyarakat itu. Ketiga, dakwah Islamiah wajib disampaikan kepada umat manusia, termasuk kaum Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia seluruhnya. Tiap-tiap seseorang yang hidup dalam zaman baginda sallallahu alaihi wasallam atau yang datang kemudian, sama ada ia Yahudi atau Nasrani atau penyembah berhala atau lainnya, wajib beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan menerima agama Islam yang dibawanya. Tiap-tiap seseorang tidak sah imannya kepada Allah Ta'ala selagi ia tidak beriman kepada sekalian Rasulnya, mulai daripada Nabi Adam hinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Yahudi dan Nasrani yang dipanggil dengan nama ahli kitab, pengikut kitab-kitab Taurat dan Injil, bukan sahaja telah mengubah dan merosakkan ajaran kitab-kitab mereka, tetapi telah menyeleweng daripada i'tiqad tauhid yang sebenarnya. Jadi Nabi SAW di atas apa? Atas Muaz. Dan nak cerita di sini wajib menyampaikan dakwah. Bukan saja pada Muaz, sampai kepada ahli Yaman, penduduk Yaman, tapi kita semua ni berdakwah ni adalah wajib. Ya, termasuk orang-orang yang kafir yang tidak beriman, ataupun orang yang dikaitkan dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dakwah juga. Sebab bila turun saja ajaran Islam yang dibawa, diutuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, maka dia membatalkan agama atau kepercayaan yang sebelum itu. Ahli kitab Nasrani, Yahudi, Kristian, dia kena beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata dia Nabi yang terakhir, tidak Nabi selepas tu. Maka kena beriman. Maka Muaz kena bagi tahu kepada mereka. Sama juga kita hari ini hidup dalam masyarakat, dalam negara kita, kena sebar dakwah sama Islam. Dalam masa yang sama kena ajak manusia yang belum beriman. Sebab tu dia kata di sini, orang yang ahli kitab, orang yang beriman, orang yang syirik, orang yang menyembah berhala, semua kita wajib sampaikan dakwah kepada mereka. Ya, jadi sebab tu kita muhasabah diri kita. Orang-orang yang ada selain kita ni, yang tidak beriman kepada Allah, sejauh mana kita berdakwah kepada mereka? Kita bimbang di hari akhirat nanti dia dakwa kita. Sebab apa? Tak dakwah kepada dia. Bangsa-bangsa yang ada sekeliling kita ini. Saya pernah jumpa seorang, ya, bukan bangsa Melayu, berkawan dengan orang Melayu lebih 20 tahun. Saya tanya dia, uncle, ada tak sepanjang dan duduk dengan orang Melayu, kerja dalam satu company Melayu, company besar, ada tak orang cerita pasal Islam? Dia kata seorang pun tidak ada. Orang Terengganu. Cuma lanjut. Ni makan pagi, makan tengah hari, duduk sepejabat, mesyuarat, saya tak khabar Islam kepada dia, tak menyampaikan.
Sebab sedangkan dakwah itu adalah wajib. Kita berusahalah setakat kita mampu. Kadang-kadang kita faham dakwah ni untuk orang Islam saja. Tak, dakwah asalnya kepada yang bukan Islam. Tapi hari ni orang Islam sendiri pun bolong, maka berdakwah orang Islam dan juga bukan Islam. Mereka mendakwa bahawa mereka beribadat kepada Allah Ta'ala, tetapi Allah menurut fahaman mereka yang telah rosak itu hanyalah pada nama sahaja, bukanlah Allah yang bersifat dengan sifat yang diterangkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasulnya. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Jadi Yahudi, Nasrani dia tak ikut, bahkan dia menyeleweng ajaran Taurat. Yahudinya tak beriman, beriman separuh, tolak separuh, ya, beriman sebahagian, tolak sebahagian. Sebab tu Quran sebut afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd, ya, beriman sebahagian. Orang Nasrani begitu juga, telah menyelewengkan Injil. Itu hari ni sesat tu Kristian. Asalnya bawa bagus tauhid kepada Allah, Nabi Isa alaihi salam. Tapi terlalu over dia dengan Nabi Isa salam hingga dia kata Nabi Isa ni Tuhan, anak Tuhan, roh yang suci, Trinity, 3 dalam 1. Dialah Tuhan, dialah roh suci, dan dialah dalam masa yang sama adalah Nabi. Jadi di sini kita lihat penyelewengan berlaku. Dan disebut dalam Al-Quran berlaku penyelewengan itu oleh rahib-rahibnya, padri-padrinya, mimma katabat aidihim, yang telah ditulis oleh tangan-tangan padri mereka. Ini sebab itu dalam Quran bila kita baca surah Fatihah, setiap rakaat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk di kalangan Yahudi dan Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah beri jalan yang lurus, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan jalan orang sesat. Ditafsir oleh para ulama, siapa dia tuan-tuan? Yahudi dan Nasrani. Setiap rakaat, kalau sembahyang fardu 17 kali sehari kita ulang, supaya tak termasuk kita di kalangan siapa? Orang yang sesat, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Dia dah peleweng, meleweng dah. Taurat yang ada dah seleweng, yang ada ataupun yang mereka beriman ketika itu seleweng. Injil yang ada seleweng, ditulis oleh tangan-tangan, diubah oleh tangan-tangan padri mereka. Yang ketiga, yang keempat, asas agama ialah ma'rifatullah. Islam ialah agama ciptaan Allah yang diturunkan melalui rasul-rasulnya yang diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia dunia dan akhirat. Dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkandung hukum-hukum dan amalan-amalan meliputi segala bidang hidup, dari perkara yang sebesar-besarnya hingga kepada yang sekecil-kecilnya, dan semuanya itu bergantung kepada satu asas yang penting, iaitulah ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengakui keesaannya. Hakikat ini telah disimpulkan oleh ulama tauhid dalam kalimah awwaluddin ma'rifatullah. Asas agama ataupun awal-awal agama itu ialah mengenal Allah, iaitu intisari daripada maksud hadis yang kami sebut dalam bab ini. Dia nak cerita di sini tuan-tuan, itulah bagaimana asas kepada agama ini kenal Allah, ma'rifatullah. Sebab itu ada kaedah ulama usul, ya, dalam ulama tauhid ini menjelaskan bahawa awaluddin, awal-awal agama, benda-benda asal dalam agama itu, perkara asal dalam agama itu, paksinya apa dia? Ma'rifatullah, kenal Allah. Itu yang Tok Guru dulu tu baca tauhid, baca kitab usul. Dalam masyarakat kita dengan usul kita panggil apa?
sifat 20. Dia tak penting sifat 20 ke sifat berapa. Yang penting ialah kita mengenal Allah. Jangan kata sifat 20 ni boleh, tak boleh, balah, bergaduh, tak. Yang penting sebab dalam mazhab usul ini dia ada banyak pandangan. Jangan menyusahkan. Kita balah benda-benda khilaf, benda-benda furu' itu menyebabkan hilangnya perpaduan di kalangan masyarakat Islam. Yang penting cara macam mana sekalipun, yang penting ialah kita mengenal Allah. Baik. Jelasnya sebagaimana sebuah bangunan bergantung kepada asasnya tentang teguh kukuh atau tidaknya. Maka demikian pula halnya ma'rifatullah, iaitu ma'rifatullah itu tiap-tiap seseorang wajib memahami supaya meresap dan sebati dalam jiwanya sehingga menjadi satu keyakinan yang dapat mempengaruhi seluruh perasaan dan gerak langkahnya untuk memikul tanggungjawab menjalankan hukum-hukum Islam dan amalannya. Sekiranya asas ma'rifah ini tidak kukuh dan hanya dalam peringkat sangkaan semata-mata, maka inilah sebab seseorang itu tidak merasa bertanggungjawab dalam menjalankan hukum-hukum dan amalan yang tersebut dengan sepenuhnya. Jadi kata pengarang, berdasarkan hadis ini, antara benda asas yang kita kena pacang, kita kena tanam dulu dalam hidup, dalam jiwa kita, dalam i'tiqad kita, ialah kenal Allah, ma'rifatullah. Sebab dia asas kepada agama. Kalau kita orang Islam tak kenal Allah, agama kita, kalau istilah kita kok cukar-cemaking, tak jelas. Bangunan dia kata tak akan kukuh kalau asas paksinya, dipanggil apa, piling. Bangunan tu, tiang pasak tu tak kukuh. Mari gepa lebih kurang utuh. Tapi kalau bangunan dia pasaknya kukuh, tiangnya kuat, dipasak dengan bilangan yang cukup, maka macam mana keadaan sekalipun bangunan tu kuat. Begitulah seorang yang beriman kepada Allah, Muslim, bila makrifah Allah, kenal Allah ni baik, bagus, kenal sungguh-sungguh, maka Islam dia comel, Islam dia kuat. Yang jadi masalah sekarang ni, bila kita ngaku Islam, bila isi orang tulis agama Islam tapi tak kenal Allah Ta'ala, tak kenal halal haram, tak kenal apa yang dikatakan tauhid, tak kenal sifat Allah, maka hidup kita ni penuh dengan benda yang syak, benda yang meraba-raba. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ni, Islam kita ni Islam baka, Islam dipusakai, bukan Islam macam para sahabat, bukan Islam daripada orang tak kenal Islam masuk Islam. Islam baka. Sebab tu ada Islam tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Tuhan, tak semayang bang. Dia tak semayang bang, tak kenal halal, tak kenal haram, gomor belaka. Puncanya apa? Tak kenal Allah. Tak tahu mana yang diperintah Allah wajib, mana yang boleh, mana tak boleh, mana halal, mana haram, tak ada dalam kepala. Yang kena apa dia? Benda-benda lain. Itu masyarakat kita, kalau tak jaga akidah ni tuan-tuan, tak kenal Allah Ta'ala ni, rosak. Nampak zahir bagus, pakai piyah, pakai baju Melayu, tapi akidah tak ada, keyakinan pada Allah Ta'ala tak ada. Itu jadi macam-macam tu, kecewa, frah, lupa kepada Allah, buruk sangka pada Allah dengan sebab sakit, dengan sebab kematian, dengan sebab ujian. Sebab apa? Tak kenal Allah, tak kenal tauhid, tak kenal rukun iman, tak kenal qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita tak tahu, maka kita akan buat tafsiran yang macam-macam. Sebab tu jahil tu bahaya. Tuan-tuan tengok dalam kitab ni dia cerita bagaimana ada jenis sana dia panggil ada ilmu, itu yakin betul-betul. Kat muka surat 166 tu pengarang cuba ketengahkan apa dikatakan dengan zon, tak kuat keyakinannya. Zon dalam akidah tak boleh. Ya Allah Ta'ala ni ada ke tak? Syak. Zon mungkin ada kot, mungkin tak ada kot. Itu dah tidak beriman lagi, kufur kepada Allah, kafir dia.
sangka-sangka je, ataupun dia panggil waham, sangkaan yang lemah. Lagi berat lah. Zon dalam bab fiqh tak apa, dalam bab fiqh tak apa, dalam bab akidah batal imannya, tidak yakin dengan Allah, syak. Itu bahaya. Jadi sebab itulah kena ada ilmu, kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata ma'rifatullah, benda yang asas. Ma'rifatullah wajib pada syarak dan juga wajib pada akal. Mengenal Allah ni wajib hukum dari sudut syarak, perintah daripada Allah, dan wajib dari sudut hukum akalnya. Hukum syarak wajib kenal Allah, hukum akal wajib juga mengenal Allah. Tiap-tiap seseorang manusia apakala ia lahir saja ke alam wujud ini, ia akan dapat menerima berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung. Di antaranya ialah tubuh badannya dilengkap dengan nikmat-nikmat yang tidak ternilai seperti mata, telinga dan lain-lainnya, yang tidak dapat diberi oleh sesiapa pun dari kalangan manusia sendiri atau makhluk-makhluk yang lain. Maka tidaklah patut bagi seseorang yang menerima nikmat ini kalau ia tidak mahu mengenal siapakah pemberinya dan tidak mahu bersyukur akan pemberian yang sangat-sangat berharga itu. Sikap yang demikian tak dapat disangkal lagi tentang tidak patutnya kalau difikirkan oleh orang-orang yang berakal, siuman yang menggunakan akalnya dengan jujur. Lebih-lebih lagi tidak patut kalau orang itu menggunakan nikmat pada bukan tempatnya, dan ia pula menentang serta menderhaka kepada yang melimpahkan nikmat itu kepadanya, kerana sikap yang demikian menggambarkan ketiadaan peri kemanusiaan. Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha mengasihani, yang melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung kepada sekalian makhluk, telah mengingatkan manusia supaya mengenalnya dan mengakui keesaannya dengan firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah, yang maksudnya perintahkan manusia supaya masing-masing berusaha mencari jalan mengenalnya dengan sepenuh-penuh yakin, kerana dialah pencipta manusia dan alam seluruhnya, dan dialah jua yang mengurniakan segala nikmat yang mereka gunakan dalam alam kehidupan ini. Dengan ini jelaslah bahawa ma'rifatullah, iaitulah mengenal Allah, hukumnya wajib pada syarak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan juga diakui wajibnya oleh akal siuman. Sesiapa yang tidak mahu mengambil berat mengenal Allah, sedang ia sentiasa menggunakan nikmat-nikmat pemberiannya, maka sikapnya itu, sikap yang demikian adalah bertentangan dengan fitrah insaniah, iaitulah keaslian peri kemanusiaan, dan melanggar perintah Allah Ta'ala serta mencuaikan kegunaan akalnya sendiri. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'rifatullah ni wajib hukum dia, dari sudut syaraknya. Sebab apa? Perintah daripada Allah. Adik Quran kita baca tadi. Wajib di sudut akalnya. Sebab apa? Dari sudut hukum akalnya, bila ada orang yang beri nikmat kepada kita, zat yang beri nikmat kepada kita, berbagai-bagai nikmat kepada kita, maka kita kena kenal dia. Maka hukum akal pun jadi wajib, hukum syarak pun jadi wajib. Perintah daripada Allah, perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya beriman dan mengenal Allah. Perintah ataupun hukum akalnya menyatakan bahawa bila kita dicipta nikmat yang berbagai-bagai, maka sepatutnya kita kenal pencipta dan pemberi nikmat kepada kita. Dan kalau kita tidak mengenal Allah, buat mudah dengan ma'rifatullah, maka sebenarnya kita telah melanggar fitrah kemanusiaan yang ada pada kita. Sebab apa? Manusia tak kenal pencipta dia. Tak logik. Dapat nikmat yang berbagai-bagai, tak cuba nak kenal orang beri nikmat kepada, ataupun zat yang beri nikmat kepada dia, maka tak logik. Jadi hukum syarak wajib kenal Allah, hukum akal juga wajib mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi bila tak kenal Allah, ini berlaku hari ni tuan-tuan, kesesatan yang berbagai-bagai. Kalau tuan-tuan buka fatwa-fatwa JAKIM, fatwa-fatwa negeri, puluhan ajaran sesat di Malaysia. Sebab apa? Sebab akidah tak mantap. Cari Allah, cari kebenaran, tak kena cara dia. Kejahilan, tak ada ilmu, tafsiran hadis ikut dan mensucikan untuk guru babi buta yang kadang-kadang melanggari syarak. Sebab itulah kena ada ilmu. Jadi hari ini tuan-tuan, bila kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyak ajaran sesat timbul, pendokong-pendokong kesesatan. Kita kadang-kadang lebih kenal kepada benda, lebih kenal kepada dunia, lebih kenal kepada perkara-perkara yang dikaitkan kehidupan kita semata-mata. Tak ada masa untuk kenal Allah, tak ada masa nak cari ilmu, menanam akidah pada diri kita. Jadi sebab tu kita kena belajar. Hadis yang ajar kepada kita supaya apa? Supaya kita mengenal Allah. Ya. Saya cuba habiskan sikit lagi lah, ya. Jalan yang menyampaikan kepada makrifah. Cara mengenal sesuatu sudah tentu dengan jalan mengenal sifat-sifatnya, maka demikianlah pula cara mengenal Allah Ta'ala yang wajib, yang wajibul wujud. Tak dapat tidak dengan jalan mengenal sifat-sifatnya, tetapi sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan maha kuasa itu tidak dapat dicapai dengan panca indera, hanya dapat diyakini dengan kesan sifat-sifat yang ternyata pada kejadian-kejadian alam yang diciptakannya. Meskipun manusia dilengkapkan dengan akal untuk memikir dan menimbang apa yang diperhati dan ditelitinya dari kejadian-kejadian alam yang tercipta dengan indah dan teratur. Bahkan manusia disuruh berbuat demikian untuk kebaikan dan keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat. Tetapi akal manusia itu adalah terbatas setakat perkara-perkara dan benda-benda yang ada dalam alam ini, yang alam nyata ini, yang dapat dicapai oleh panca indera dan alat-alatnya sahaja. Maka dengan keadaan yang demikian, sudah tentu ia tidak dapat memikirkan sama sekali tentang zat Allah Ta'ala yang bukannya dari jenis-jenis benda dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Jadi zat Allah tak boleh guna akal semata-mata. Nilai ikut akal semata-mata, nak kena guna akal semata-mata tak boleh. Sebab tu Nabi larang cari Allah Ta'ala ni dengan guna akal semata-mata, dia boleh jadi sesat. Yang terakhir, bab yang paragraf yang terakhir. Oleh sebab itulah junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan umat manusia ke jalan yang benar, telah menerangkan tentang cara menggunakan pemikiran, fikiran untuk mengenal Allah dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sahabat baginda SAW, iaitu yang disebut di sini. Selepas ni hadis-hadisnya daripada Ibn Abbas, Abu Dzar dan Ibn Umar radhiyallahu anhum. Jadi kalau akal semata-mata tak boleh, dia kena landas dengan syarak. Dan akal dia berlandas dengan syarak dan terang kepada kita. Sebab itulah wajib makrifatullah ini berdasarkan syarak. Dalam masa yang sama ada kaedah-kaedah menggunakan kaedah akal sebagai penyokong kepada syarak untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Cari Tuhan pakai logik tak akan jumpa cari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keampunan kepada kita dan memberi keampunan kepada kita semua umat Islam, dan menjadi orang-orang yang kuat pegangannya dengan akidah dan ma'rifatullah, insya-Allah. Allahu a'lam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana